Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa razaqana minat thayyibat. Wassalatu wassalamu ala rasulil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'. Sidang penonton yang dirahmati Allah, muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang kepada kita untuk berada pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan saat dan ketika untuk makin dekat diri kepada Allah Azza wa Jalla, bertambahnya ibadat, bertambahnya kesantunan, bertambahnya kebaikan, agar setiap daripada kita dapat kembali kepada Allah dengan amalan yang terbaik. Seandainya bulan Ramadan yang telah dianugerahkan ini kita tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah, apakah nasib ataupun keadaan diri kita di luar Ramadan? Kerana Ramadan adalah jalan kepada takwa kepada Allah. Ramadan menjadi pentas supaya kita dapat mempelbagaikan lagi kebaikan yang menjadi satu ruang motivasi supaya kita dapat membuat amalan yang terbaik dan untuk menahan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan menambah pahala dalam bentuk ibadat-ibadat sunat seperti salat tarawih, membaca Quran, bersedekah dan seumpamanya. Jika ini tidak dapat dilakukan, maka lebih-lebih lagilah pada bulan yang lain, gerangan itu akan berada dalam keadaan yang amat rugi di sisi Allah Azza wa Jalla. Antara maqasid ataupun objektif terpenting dalam ibadat puasa kita tunaikan ialah sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di akhir ayat 183 surah Baqarah, terdapat maqasid ataupun objektif diperintahkan puasa ini kepada manusia yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah difardukan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Puasa yang dilaksanakan tetapi tidak mendapat takwa bermakna puasa itu tidak berkualiti. Puasa yang bertakwa ialah puasa yang menjaga diri daripada berbagai sudut. Alim ulama telah mendatangkan pelbagai definisi terhadap takwa. Dalam puasa yang ingin kita jalankan, kita ingin menunaikan definisi ini ataupun takrifan kepada takwa. Definisi yang terpenting takwa itu ialah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah secara keseluruhan dan meninggalkan keseluruhan apa yang dilarang oleh Allah, dengan diiringi perasaan takut, menjaga diri, sentiasa ingatkan Allah, menembus sebarang kesilapan, membuat amalan yang terbaik. Itulah aspirasi daripada makna takwa ataupun definisi takwa. Sayyidina Ali karamallahu wajhah telah memberi ta'rif takwa itu ada 4 perkara. Yang pertama, yang menjadi punca segala takwa ialah al-khawfu bil jalil, takutkan Allah yang maha agung. Bila kita ada takut kepada Allah, diri akan terpelihara daripada melakukan perkara yang tidak baik. Kita sentiasa merasakan diri diperhati oleh Allah walaupun kita tidak melihat Allah secara langsung. Kita akan membuat amalan yang terbaik kerana adanya CCTV Allah, adanya para malaikat. Allah Ta'ala melihat hamba-hambanya yang melakukan perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Dengan nilai ini, kita akan menjadi manusia yang terbaik. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling takutkan Allah. Baginda adalah contoh dalam segala hal. Kalau kita ingin meniru karakter Nabi sebagai pemimpin tetapi tidak ada takut pada Allah, ia bukan mencontohi Nabi dalam bentuk yang sebenar. Kita ingin mencontohi Nabi dari segi sunnahnya, tetapi kita sering mengambil benda-benda yang haram. Misalnya, kita juga bukan orang yang benar-benar
berdampingan dengan Allah dan Rasul. Kita ingin mencontohi Nabi di segi akhlak, tetapi akhlak terhadap diri tidak ditunaikan, iaitu perasaan gerun kepada Allah ketika berada seorang diri, hanya menunjukkan keluruhan akhlak ketika berada ada orang ramai. Itu juga bukanlah mencontohi Nabi dalam arti kata yang sebenar, kerana Nabi menterjemahkan takut kepada Allah dalam segenap perkara. Yang pertama tadi ialah takutkan Allah. Nabi ada tunjuk contoh. Pernah satu ketika Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar keluar serentak kerana mereka ingin menemui sahabat yang sudi untuk memberi sedikit makanan. Ketika itu Rasulullah dan para sahabat itu berhajat kepada makanan. Maklumlah Nabi ada ketikanya berpuasa, ada ketikanya memerlukan keperluan hidup. Nabi keluar sekadar untuk menjenguk sahabat sekiranya ada yang ingin menemui Nabi dan menunai hajat Nabi tanpa Nabi meminta secara langsung. Apabila bersua dengan sahabat, sahabat itu pun mengadakan jamuan pada Nabi. Nabi pun mengambil kesempatan beramah mesra, berjumpa dengan sahabat, menikmati hidangan rezeki itu. Sudah selesai, sehingga akan diriwayatkan sahabat itu mengorbankan kambing untuk dihidang kepada Nabi dan sahabat Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Setelah mana selesai, Nabi berganjak keluar. Nabi penyebut atau kamakal bahawa apa yang kita nikmati ini akan ditanya ataupun dipersoal di sisi Allah. Itulah gerunnya Nabi kepada alam akhirat, takutkan Allah Azza wa Jalla. Demikian kita sidang pendengar, sidang penuntut sekalian, adakah kita ada perasaan ini? Bukan sekadar takut kepada Allah apabila dihadapkan perkara-perkara mungkar, ditawarkan perkara-perkara yang buruk, kita pun takut akan Allah. Ya, itu satu kewajipan. Takut kepada Allah juga berlangsung dalam perkara yang baik. Dalam keadaan kita berpuasa, timbulnya takut sekiranya puasa itu tidak ada nilai. Dalam beribadat, kita bimbang, kita khawatir solat yang didirikan itu tidak ada khusyuk. Itu adalah takut kepada Allah yang menjadi penjana kepada takwa kepada Tuhan. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, ialah al-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran yang telah diturunkan. Sebagai Muslim, wajib berkewajipan dengan risalah wahyu. Tidak dinamakan Muslim sejati apabila ia berjauhan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah perlembagaan utama, peraturan utama, rujukan utama bagi setiap yang telah melafazkan kalimah syahadah. Biarpun dia seorang pemimpin, biarpun dia seorang ulama, biarpun dia seorang orang biasa, biarpun dia seorang yang baru memeluk Islam, menjadi kewajipannya menjunjung sepenuh hati terhadap perintah-perintah Al-Quranul Karim. Al-Quran bukan diturunkan sebagai mainan ataupun hiasan di blok-blok amari. Ia adalah satu pegangan yang mengatasi segala rujukan. Lantaran inilah Allah Ta'ala menyebut dalam surah An-Nisa, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab yang penuh kebenaran. Allah Ta'ala menuntut litahkuma bainan nas, untuk dijadikan perundangan ataupun hukum hakam di kalangan manusia terhadap apa yang telah ditentukan Allah dalam wahyu itu. Allah Ta'ala berpesan jangan kita menjadi golongan yang khianat terhadap wahyu yang telah diturunkan itu. Sidang penuntut sekalian, berkenaan dengan Quran ini, ia adalah rujukan utama. Lihatlah pada tauladan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Riwayatkan apabila ia hilang kasut, beliau tetap merujuk kepada Quran dengan maksud mencari jawapan terhadap permasalahan yang berlaku. Demikianlah kata-kata seorang pemimpin yang wibawa di kalangan Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baginda menyebut, jika kita bercakap sesuatu yang lari daripada Al-Quran, di mana bumi yang dapat kita berlindung, di mana langit dapat kita berteduh daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Justru
Bertitik tolak pada perkara ini, berpegang erat kepada wahyu adalah penyebab kepada takwa. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, takwa yang ketiga ialah al-qana'ah bil qalil, iaitu redha terhadap sebarang pemberian Allah meskipun dengan kadar yang sedikit. Syukur tidak semestinya ataupun redha ini tidak mestinya apabila kita menjadi kaya raya, mewah, mendapat sesuatu yang dihajati. Walaupun dapat sesuap nasi ketika berbuka puasa, hanya seteguk air sejuk, itu pun kita akan tetap bersyukur kepada Allah. Apatah lagi apabila dihidangkan, dihadiahkan, dianugerahkan nikmat yang tiada taranya, bertambah lagi syukur kepada Allah. Bersemaraknya syukur kerana ia faham bahawa ini ada berpunca daripada takdir ataupun urusan Allah, bukan ditentukan oleh manusia. Ia datang daripada Allah, Tuhan yang maha pemberi rezeki. Kalau kita tidak ada nilai ini, kita tidak akan menjadi orang bertakwa, kerana dengan benda yang sedikit yang merasa tidak cukup, ia tidak berterima kasih pada Tuhan, dia hendakkan rezeki yang lebih, maka ia berpotensi untuk mendapatkan sumber yang haram. Lihat pada tauladan para pemimpin dalam dunia Islam, mereka menghiasi diri dengan sifat al-qana'ah bil qalil ini, redha terhadap sebarang pemberian Allah, merasakan ini satu amanah, merasakan ini satu anugerah yang tidak patut dicampuri dengan sebarang kekufuran kepada ilahi. Antara sahabat yang bergelar pemimpin adalah Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Beliau telah ditugaskan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar menjadi antara gubernur di wilayah Syam. Ketika itu juga antara yang menjadi gubernur yang penting di wilayah Syam adalah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Maklumlah dalam keadaan yang terbatas, tidak adanya teknologi sebagaimana hari ini, Sayyidina Umar kadang-kala bertandang ke Syam. Apabila ia bertandang ke Syam, ia ingin menemui pemimpin seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ketika Sayyidina Umar sampai, Abu Ubaidah tidak ada di hadapannya. Ia pun bertanya, Sayyidina Umar bertanya, ke mana perginya Abu Ubaidah sebagai jentera kerajaan? Ramai menyatakan kami tak lihatnya, barangkali ia ada di rumah. Maka Sayyidina Umar pun pergi ke rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Lalu mereka pun berjumpa. Abu Ubaidah menyatakan, aku segan bertemu dengan engkau kerana aku khawatir engkau akan bertanya banyak tentang soal diriku. Ia bimbang ditanya tentang pendapatan, dan memang pendapatannya, memang hartanya tak banyak. Jika ia menyatakan sedemikian, seolah-olah ia sedang menaikkan namanya di sisi Sayyidina Umar sebagai seorang yang amat zuhud, seorang yang tidak ada harta yang lebih biarpun bergelar sebagai pemimpin. Memang menjadi suatu lumrah bagi mana pemimpin ataupun orang berjawatan mempunyai imbuhan daripada gajinya ataupun jawatannya. Ini tidak ada masalah. Dalam siasat syariah mengharuskan sebarang penjawat kerajaan, meskipun ia seorang ulama, meskipun ia dari kalangan sahabat, kerana itu adalah untuk keperluan hidup. Tetapi yang menjadi masalah dalam dunia Islam dan realiti dunia hari ini, apabila gelar sebagai penjawat jawatan tertentu, mereka menggunakan kesempatan untuk tidak bersyukur kepada Allah, menambahkan kekayaan, lupa diri, lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila berlakunya dialog ini di dalam rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Ubaidah menyatakan, aku ini tidak ada apa-apa, aku tidak ada harta. Sayyidina Umar menyaksikan sememangnya tidak ada apa-apa kekayaan dalam rumah itu. Maka Sayyidina Umar pun menitis air mata melihat kesungguhan Abu Ubaidah menjalankan tugasnya dengan penuh amanah, takut kepada Allah untuk mengambil bahagian yang lebih daripada perbendaharaan negara. Mengikut setengah riwayat, Sayyidina Umar telah mengirim selepas itu 4,000 dirham kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ia mengambil tetapi bukan untuk dirinya, kerana ia merasakan sudah cukup dengan apa yang ada. Ia takut mengambil bahagian yang lebih, takut menjadi manusia yang tenggelam kepada Allah, tenggelam dalam diri, tenggelam dalam dunia, tidak ingat kepada Allah. Wang yang diterima itu 4,000 dirham telah diagih-agihkan
kepada rakyat jelata. Perkara yang keempat, sidang penonton sekalian, daripada perkara taqwa yang telah disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah ialah al-isti'dad li yaumir rahil, bersiap sedia menghadapi hari kebangkitan pulang ke negeri akhirat. Dalam hadis digambarkan kita semua, termasuklah diri saya yang berucap tazkirah ini, kita adalah umpama pengembara. Kita singgah di suatu tempat bukan untuk menetap di situ. Inilah hakikat kehidupan. Walaupun mungkin kita ada kekayaan, kita ada gelaran, kita ada kurniaan, kita ada rezeki, kita ada kelebihan, ia janganlah sampai melekat di dalam sanubari. Ia adalah matlamat hidup tak. Ia sebagai barang dagangan, persinggahan, bekalan dan perjalanan sahaja, bukanlah matlamat harta itu dalam kehidupan ini. Jadi orang yang faham terhadap perkara ini akan melakukan hal tersebut sebagai penolongnya di akhirat kelak. Apabila kita ingat terhadap hal ini, bersiap sedia untuk pulang ke akhirat, kita akan menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Apa kita buat, kita akan hitung, kita akan muhasabah, ini akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Antara inilah Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Baqarah, ayat yang merupakan ayat terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW mengikut jamhur ulama. Firman Allah Ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ila akhir al-ayah. Bertakwalah kepada Allah pada hari yang akan kamu dikembalikan kepadanya. Takutlah kepada Allah bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah, dipersoal satu demi satu, hari yang tidak ada penolong melainkan Allah sahaja, dan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan dihaskan kepada manusia yang ada penghayatan iman dalam hidup. Apabila kita ingat tanggungjawab ini, kita akan melakukan puasa dengan jalan yang terbaik, iaitu takut kepada Allah, beramal dengan Al-Quran yang telah diturunkan, merasa syukur dengan segenap pemberian walaupun sedikit, dan yang terakhirnya ialah mempersiapkan diri, menyiapkan bekalan untuk pulang ke akhirat. Oleh itu yang terakhirnya, saya berpesan kepada diri dan muslimin dan muslimat, marilah kita buat amalan yang terbaik pada bulan Ramadan ini sebagai persiapan pulang ke akhirat. Kita tidak tahu bilakah kita akan pulang, tetapi pasti kita akan pulang. Berapa banyakkah pahala yang sudah kita buat? Apakah puasa hari ini dan kemarin dalam keadaan diterima oleh Allah? Adakah kita hanya takut kepada Allah dalam masjid? Kita tidak takut kepada Allah apabila kita berada seorang diri. Kita tidak ada gerun kepada Allah apabila dihidangkan perkara-perkara yang diharamkan. Kita memilih perkara yang telah dilarang dalam syarak. Ini semua lari daripada jalan takwa. Mudah-mudahan kita dapat buat yang terbaik sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kerana sebaik-baik bekal adalah takwa. Takutlah kepadaku, iaitu Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Sekadar ini dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan suasana PKP ini kita juga berpeluang untuk makin dekat kepada Allah, meninggalkan perkara yang dilarangnya, menerusi didikan Ramadan Al-Mubarak. Sekian, wabillahi